Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, selamat datang ke channel saya Pak Malau. Baik, pada kali ini kita akan pergi kepada subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK bagi tahun 6. Okey, apa yang kita akan pelajari dalam subjek TMK pada kali ini? Tapi sebelum itu, terima kasih pada sokongan anda semua kerana terus memberi sokongan pada channel saya Pak Malau. Jangan lupa seperti biasa, selepas menonton video ini tekan button like, dan kalau video ini boleh memberi manfaat pada semua, boleh anda sharekan, dan yang paling penting sekali, jangan lupa button subscribe. Terima kasih atas sokongan anda. Jom kita saksikan apa yang kita akan pelajari pada kali ini. Baiklah murid-murid, pada kali ini kita akan pelajari, kita masih lagi dalam tajuk pengatur caraan, iaitu standard kandungannya 2.0 menggunakan algoritma melalui Sudoku dan carta alir. Standard pembelajarannya 2.4 membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi algoritma Sudoku dan juga carta alir. Jadi apa dia itu? Aliran secara urutan dan aliran cara pilihan tunggal. Kita nak faham itu. Apa yang maksudkan urutan dengan pilihan tunggal. Okey, so jadi cuba kita lihat satu contoh yang diberi, iaitu kita dikehendaki membina satu permainan mudah, dengan iaitu nama permainan itu menyambut buah rambutan. Okey, permainan itu senang saja sebenarnya. Permainan itu beri macam ni, kita letak buah rambutan di bahagian atas ni, tak kira lah di mana-mana, secara rawak, di sini ke, di sini ke, di sini atau di sini secara rawak. Kemudian kita jatuhkan buah rambutan ni. Kita jatuhkan buah rambutan ni. Kalau buah rambutan ni menyentuh bakul, kan buah rambutan ni akan hilang, dan satu bunyi lah, bunyi, tak kira lah bunyi apa, kita setting bunyi, akan keluarkan bunyi, dan skor ni akan bertambah jadi 0-1 lah kan. Tapi kalau buah rambutan ni kita lepaskan, buah rambutan jatuh, kita letak di sini, contohnya bila dia jatuh dia tak kena bakul, dan bila dia tak kena bakul, permainan tu tamat, habis, skor pun tak ada. So jadi bila kita letak di sini, apa yang kita akan buat? Dah tentu kita akan gerakkan bakul ke sebelah kanan. Kalau kita letak buah rambutan tu di sini, kita akan gerakkan bakul sebelah kiri. Jadi algoritma di sini yang terlibat iaitu buah rambutan dan juga bakul, kan, di mana yang katakan proses urutan, tadi, dan yang mana yang katakan pilihan tunggal. Jadi daripada permainan ni kita bina satu algoritma. Okey, kita tengok apa dia algoritmanya. Okey, algoritma untuk permainan tadi, permainan itu apa nama permainan tadi, apa, menyambut buah rambutan tu. Okey, algoritmanya macam ni, algoritma buah rambutan. Kita ambil algoritma buah rambutan dulu, iaitu kita letakkan buah rambutan tu pada kedudukan yang rawak di bahagian atas, macam cikgu tadi lah. Boleh letak di sini, di sini, di sini. Masa kita nak lepaskan tu, kita letak dulu. Kemudian kita jatuhkan buah rambutan tu, kita pergi jatuh. Okey, jika, okey, di sini dia menggunakan jika. Bila sebut ada perkataan jika tu, itulah yang dikatakan pilihan. Pilihannya, jika buah rambutan menyentuh bakul, buah rambutan akan lenyap, bunyi akan dimainkan, dan skor akan ditambah. Maksudnya bunyilah, ada muzik lah. Bila jatuh dia kena bakul ni, dia kena bakul tu, maksudnya buah rambutan tu masuk dalam bakul lah. Bila masuk dalam bakul, skor akan ditambah, dapat satu markah, satu skor, dan adalah bunyi muzik, bunyi muzik yang happy sikit lah, sebab kita dapat markah. Kemudian kita ulang lagi permainan tu. Okey, tapi kalau kita letakkan bakul di bahagian bawah, okey, bakul kita letak di bawah, tiba-tiba kita pergi tekan ke kunci pula, kan. Kita tekan ke kunci, ini ke kanan, dan ini ke kiri, kan. Kita tekan ke kunci ke kanan. Bila kita tekan kunci ke kanan, buah rambutan ada kat sini, dia jatuh, dah tentu tak kena bakul, kan. Bila tak kena bakul, permainan tu tamat. Tapi kalau kita letak buah rambutan di situ, kita terpaksa tekan ke kanan, dia jatuh, dia kena bakul, dan kita dapat juga markah lagi satu, tambah lagi. Okey, jika kunci ditekan, kunci ke kiri ditekan, kita gerakkan bakul ke sini. Kita gerakkan bakul ke sini,
buah rambutan dah tentu kita kena letak bahagian sini kan. Bila jatuh dia kena bakul, sama juga keadaannya, tambah lagi markah dan akan mengeluarkan bunyi. Tapi kalau tak kena, kita tak sempat nak ubah bakul ni ke kiri, kita tak kena, dia jatuh terus, permainan itu tamat. Kita tak dapat markah dan tak akan keluarkan bunyi. Ini di sinilah jika ni lah pilihan. Pilihan kita, pilihan tunggal kita jika ni. Okey, kita tengok itu algoritma. Algoritma dia ceritakan pada kita. Sekarang kita tengok dalam bentuk sodukut. Okey, dalam sodukut sama juga seperti algoritma tadi, cuma dia ada perkataan mula dan dia ada kataan tamat. Dan clue bagi perkataan yang pertama tu dia selalunya kata kerja lah. Verb, kata kerja letak, jatuh dan jika. Jika ni adalah pilihan. Pilihan. Okey, sama juga tadi, letak buah rambutan secara rawat bahagian atas, tapi tulisannya dalam bentuk sodukut. Tulisannya dalam bentuk sodukut. Jatuhkan buah rambutan, jika buah rambutan menyentuh bakul, buah rambutan akan lenyap. Bunyi akan dimainkan dan skor akan ditambah. Okey, sama seperti algoritma tadi, cuma cara penulisannya macam ini. Ingat ini penulisan untuk sodukut. Dia ada mula, dia ada perkataan mula, tamat. Okey. Kan jika buah rambutan menyentuh lenyap, bunyi akan dimainkan dan skor akan tambah. Jadi tamatlah untuk permainan yang pertama. Lepas tu kita tekan enter, kita main permainan yang kedua. Kita letak pula buah rambutan di sini. Kemudian kita adjustkan arrow ni kiri atau kanan bakul, berdasarkan di mana buah rambutan kita nak letak tu. Okey. Ini sodukut untuk buah rambutan tadi. Okey, sodukut untuk bakul pula sama juga, kita letak bakul di bawah. Buah rambutan tadi kita boleh letak secara rawak. Maksud secara rawak tadi di mana-mana lah, letak di sini, letak di sini, letak di sini, letak di sini. Kan, kemudian sodukut untuk bakul pula kita boleh gerakkan dia sama ada ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri. Kan, kita letak bakul di sini, kita boleh adjustkan gerak ke kiri ataupun kita gerak dia ke kanan, supaya buah rambutan ini bila jatuh dia kena bakul dan kita dapat skor dan bunyi dikeluarkan. Tapi kalau kita adjust kiri kanan, dia tak kena bakul, dia jatuh terus, permainan tu tamat. Kita kena main lain. Kita main mula balik daripada sifar. Mula balik sifar. Kalau kena bakul, kita dapatlah satu skor, point. Okey, jadi ada perkataan mula, sama juga sodukut untuk bakul pun ada mula, ada tamat. Letakkan, patut cikgu buat highlightkan sini perkataan letakkan. Ini adalah pilihan, ini adalah pilihan. Bila ada jika tu if pilihan. Jadi dalam algoritma atau sodukut pun sama juga, dia ada pilihan. Jadi dalam atur cara komputer ataupun atur cara kehidupan harian kita pun kita ada pilihan. Jika kan, jika hari hujan kita guna payung, kalau tak hujan kita pergi sekolah berjalan kaki kan, contoh berjalan kaki macam biasalah. Jika hujan kita guna payung, jika tak hujan kita pergi terus tanpa guna payung. Macam tu lah. Okey, jangan ada jika. Itu dalam kehidupan seharian. Dalam permainan atau cara macam ni komputer pun sama juga, dia ada jika. Jika kita gerakkan ke kiri, dia akan gerakkan untuk apa? Untuk supaya rambutan ni jatuh, dia kena bakul. Okey, itu untuk sodukut. Okey, sekarang yang penting kali kita tengok apa dia yang katakan carta alir, urutan dan juga pilihan tunggal. Okey, kita tengok carta alir pula. Carta alir kita buat macam ni. Teruskan kita buat. Okey, dia ada carta alir, dia ada bentuk macam ni. Kita dah belajar lah bentuk-bentuk carta alir kan. Kalau bentuk macam ni untuk mula tamat, bentuk macam ni untuk proses, ini untuk proses, dan bentuk macam ni jika ada pilihan. Bentuk diamond, ini bentuk segi empat tepat, bentuk segi empat tepat, dan ini bentuk macam bujuh segi empat yang corner, rounded rectangle, bentuk segi empat yang bucunya melengkung. Okey, ini ada pilihan. Maksudnya samalah, kita letak buah rambutan pada kedudukan rawat bahagian atas, jatuhkan buah rambutan. Okey, bila kita jatuh buah rambutan, di sini ada pilihan kan, dia tanya soalan, buah rambutan sentuh bakul? Kalau dia kata tidak, kalau tak sentuh bakul, permainan itu tamat. Kalau tak sentuh, ni soalannya buah rambutan sentuh bakul kan, ini di sini akan berlaku pilihan. Buah rambutan tu sentuh bakul tak? Kalau tak sentuh,
habis final tamat. Kita dapat markah tak ada, kosong, dan tak ada bunyi apa, habis, tamat. Kita tekan enter, kita main lain, main semula. Okey, tapi jika jawapannya ya, oh ya, kena bakul. Bila kena bakul, di sini ada lagi satu aliran, itu berurutan lenyapkan buah rambutan tadi. Bila dia kena bakul, buah rambutan tu hilang, seolah-olah buah rambutan tu masuk dalam bakul lah, hilang lah kan. Kemudian dia algoritma tu dia akan bunyikan muzik, mainkan lagu, dan skor akan bertambah. Lagu bunyi, buah itu hilang, skor tambah, dan tamat juga, habis pusingan satu. Tekan enter, main pusingan kedua lagi. Jadi di sini pun tamat. Kalau tak kena pun tamat, kena pun tamat. Di sinilah pilihan tadi, pilihannya satu saja. Pilihannya ada satu saja, pilihan tunggal. Betul, masuk pilihan tunggal ada satu pilihan saja, iaitu ya. Ya. Okey, apa skor tamat. Tapi kalau bukan pilihan tunggal yang tidak ni, dia ada catat alih kat sini lagi. Apa dia alirannya lagi. Dan urutan itu berurutan ni. Ini. Aliran ni berurutan. Dan sini pun alirannya berurutan. Kita tengok apa yang dikatakan aliran urutan tadi kan. Okey, apa aliran urutan tadi. Kita cuba tengok ini. Okey. Ini kamu faham tadi kan apa maksudnya penyambung lah. Di atas ni ada proses lagi. Bila ada proses lagi, ini tanda bulatan ni penyambung kan. Bawah ni pun ada proses lagi. Kan? Okey, jadi tapi cikgu ambil ni aliran secara urutan. Dia berurutan proses ini. Iaitu letakkan buah rambutan pada dudukan yang rawak di bahagian atas, kemudian jatuhkan buah rambutan. Ini berurutan. Berurutan. Dan ada lagi satu yang berurutan. Kita tengok yang ini, iaitu masa pilihan tadi, jawapan ya tu, proses ini berurutan. Proses ini berurutan. Berurutan. Buah rambutan tadi dia lenyap, kemudian dia mainkan bunyi, kemudian ditambah skor. Di sini ada lagi proses. Atas dia ada lagi proses, bawah dia ada proses lagi. Proses bawah ni last kali dah tamat. Ini proses yang atas tadi. Sebab tu kita letak penyambung bulatan, sebab ada lagi proses di atas dan di bawah. Okey, so ini nama aliran urutan. Ini urutan, berturutan proses ni. Bentuk segi empat ni menunjukkan proses. Allah, cik pakai mouse susah nak tulis pula. Proses. Okey. So kita tengok pula kalau apa yang dikatakan pilihan tunggal tadi. Pilihan tunggal berlaku di kawasan ini. Kita ada satu pilihan, iaitu bila dia ada satu pilihan. Bila kita dia tanya soalan sentuh bakul atau tidak, jawapannya ya. Bila jawapannya ya, ini pilihan. Ini pilihan, maksudnya akan berlaku lagi proses urutan di sini. Bila kena bakul tadi, dia ada algoritma dia. Kalau tak kena bakul, algoritma dia tamat, habis. Sini tamat, proses sini tamat. Kalau tak kena, jawapannya tidak. Kalau jawapannya ya, algoritma tadi ada lagi, iaitu ada lenyapkan buah, mainkanlah bunyi, kemudian dia tambah skor. Itu algoritma dia. Kalau jawapan ya, ini pilihan. Ini maksudnya pilihan. Pilihan tu tunggal, satu pilihan saja. Kalau jawapan tidak di sini, kita buat lagi algoritma dia. Kita buat lagi algoritma di sini, baru tamat. Ini dah jadi dua pilihan lah. Tapi tak ada. Bila jawab tidak je, permainan tamat. Tak ada pilihan lagi dah. Tidak, dia tak ada pilihan. Dia tamat terus. Cuma ya saja, dia ada proses lagi di sini. Okey, cuba kita tengok apa ini untuk algoritma buah rambutan. Catat alih. Ini untuk catat alih buah rambutan. Cuba kita tengok catat alih bakul. Catat alih bakul macam mana? Okey, kita tengok catat alih bakul. Okey, ini catat alih bakul. Mula letakkan bakul di bahagian bawah tu, kemudian kita tekan kunci. Okey, ini maksudnya input dan output. Jadi maksudnya input output, kita menekan papan ke kunci pada keyboard. Ini input ataupun output. Input, kalau cikgu pakai mouse susah nak tulis. INP, kita masukkan ataupun input ataupun dia punya output.
Oh, cikgu dah tulis warna merah, boleh nampak aku kan? InsyaAllah boleh nampak output, input ataupun output bentuk macam apa, segi empat. Saya ingat ni dalam bahasa segi empat macam ni, dia condong sikit trapezium ke apa bentuk ni, bentuk ni condong sikit segi empat ni. Ini adalah output ataupun input. Maksudnya input kita tekan ke kunci tu, itulah input. Okey, kalau kita tekan ke kunci ke kanan atau ke kiri, dia akan proses tu tamat. Jadi aliran bakul ni, kita letakkan bakul di bawah tu, ni, kita nak tahan buah rambutan tadi, kita boleh pilih nak ke kiri, nak ke kanan atau nak ke kiri. Itu algoritma untuk bakul. Kita boleh pilih. Maksudnya bakul tu bukan duduk senyap situ. Kita ada pilihan. Kita boleh pilih lagi nak ke kiri atau ke kanan. Kita boleh masukkan input kan pada keyboard. Okey, cuba kita tengok. Okey, ini proses dalam bentuk diamond ni, pilihan dia. Okey, kita akan tengok ni bagi faham. Okey, untuk bakul tadi, pilihan dia bila kita tekan ke kunci ke sebelah kanan, kan, dia tanya soalan, ke kunci diketik, maksud ke kunci sebelah kanan ditekan tak? Kalau tidak, kalau tak tekan, dia terus pergi tanya lagi, ke kunci ke kiri ditekan tak? Pun tidak juga, tamat. Maksudnya bakul tu duduk senyap kat situ saja. Bakul duduk senyap. Kita tak tekan ke kiri, kita tak tekan ke kanan. Ke kiri pun kita tak tekan, ke kanan pun tekan. Bakul tu duduk kat situ. Jadi kalau dia tanya, dia tekan kunci ke kanan, dia tekan tak? Tak tekan. Jawapannya tidak. Pergi tanya lagi. Pilihan lagi. Tekan tak ke kiri? Tak. Tak juga. Tamat. Jadi habislah program tu bakul. Tapi kalau kunci ke kanan ni ditekan, jawapannya ya. Jadi bakul tu akan bergerak ke kanan. Okey. Tapi kalau dia kata tidak juga, tidak, dia pergi ke bawah lagi, dia tanya lagi, ke kunci ke kiri tekan, tidak, jawapannya tidak, tamat. Tapi kalau jawapannya ya, ke kunci ke sebelah kiri ni ditekan, jadi bakul tu akan bergerak ke sebelah kiri. Bergerak sebelah kiri dan tamat juga. Itu pilihan tunggal, pilihan tunggal untuk bakul. Pilihan tunggal untuk bakul. Kita boleh pilih nak ke kiri atau ke kanan. So jadi cikgu harap kamu fahamlah apa yang dikatakan urutan dan pilihan tunggal dalam algoritma sudoku dan juga carta alir. Jadi yang penting kali macam mana nak buat carta alir pilihan tunggal tadi. Pilihan tu dia bentuk diamond, bentuk diamond, bentuk segi empat. Bentuk diamond tu, bentuk diamond. Okey, dan dia ada jawapan ya atau tidak. Kalau ya, apa yang berlaku, kalau tidak, apa yang akan berlaku. Okey, jadi jumpa lagi, harap kamu faham apa itu proses carta alir bagi aliran secara urutan dan juga pilihan tunggal. Carta alir bagi aliran secara urutan dan juga pilihan tunggal. So, jumpa lagi di masa. Jangan lupa like, subscribe video cikgu. Ada lagi video-video TMK dalam channel cikgu, boleh pergi tengok. Okey, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.